Pada Pilihan Raya Umum 1969, Parti Perikatan yang dianggoti oleh UMNO, MCA dan MIC telah gagal memperolehi majoriti 2/3 di Parlimen. Walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan, hal ini disifatkan oleh Parti Pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar buat mereka. Pihak pembangkang telah meraihkan kemenangan dan pencapaian mereka dengan berarak pada 11 Mei 1969. Pada awalnya, gerakan ini hanya untuk meraihkan kejayaan tanpa bermotif menimbulkan isu perkauman, tetapi terdapat segelintir pengikut telah membuat slogan bersifat sensitif isu perkauman. Malah kaum Cina yang telah berarak melalui kawasan Melayu pada 12 Mei 1969 telah melontarkan slogan berbentuk penghinaan. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan orang Melayu. UMNO telah mengadakan pergerakan balas pada pagi 13 Mei 1969. Orang Melayu telah berkumpul di rumah Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris, dan beliau cuba mententeramkan keadaan. Mereka berkumpul dengan membawa senjata, pedang dan parang menunggu arahan Datuk Harun. Ketika berkumpul, mereka terdengar pembunuhan orang Melayu telah dibunuh di setapak tidak jauh dari rumah Datuk Harun. Maka bermulalah rusuhan yang meragut ramai nyawa ini. Peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi banyak impak negatif dalam pelbagai aspek, termasuklah kepada diri sendiri. Antara kesannya ialah ia mampu membina semangat perkauman sangat tinggi dalam diri masing-masing. Dalam konteks ini, semangat perkauman mampu menghalang kita daripada menghormati kaum-kaum lain serta menggalakkan diri dalam mencetuskan pergaduhan. Secara tidak langsung, ia juga boleh dikategorikan sebagai semangat asabiah yang telah diamalkan oleh orang Arab Jahiliah pada zaman dahulu sehingga mampu menjadikan diri kita menganggap bahawa setiap kaum berbeza patut dijadikan musuh dan disisihkan. Itu, kesan peristiwa rusuhan 13 Mei kepada masyarakat sekarang adalah memberi kesedaran kepada masyarakat untuk membuka minda mereka tentang kepentingan perpaduan setiap kaum yang terdapat dalam Malaysia. Perpaduan kaum merupakan asas kepada keteguhan sesebuah negara. Apabila setiap kaum dalam sesebuah negara tidak bersefahaman serta sukar untuk bertoleransi, maka budurlah negara itu. Walaupun Islam merupakan agama rasmi serta bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, setiap rakyat adalah bebas untuk menganuti agama yang lain serta menggunakan pelbagai bahasa selain bahasa Melayu. Dari tahun ke tahun dan hari ke hari, kita boleh melihat bahawa setiap rakyat di negara ini sudah mula menerima sesama mereka dan telah terbukti bahawa perpaduan kaum di negara ini semakin utuh. Tanggal 13 Mei tahun 1969 sememangnya memberikan kesan sedikit sebanyak kepada masyarakat. Antara kesannya ialah masyarakat perlu menjadi lebih bijak dalam menggunakan hak bersuara yang termaktub di bawah Perkara 10 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kebijaksanaan masyarakat dalam menggunakan hak bersuara dapat menjaga keharmonian negara. Seperti yang disebutkan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua, penggunaan hak bersuara perlulah mengikut cara yang lebih bijak agar dapat menjaga sensitiviti masyarakat serta agama. Kesan daripada peristiwa hitam ini memberi penjejasan yang sangat teruk terhadap negara yang mana pada ketika itu keadaan amatlah tidak terkawal serta berlaku pertempuran antara kaum akibat daripada suasana yang tegang sehingga menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa mengisytiharkan darurat pada tarikh 16 Mei 1969. Selepas mengisytiharkan darurat di seluruh negeri, kerajaan pula menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat ataupun singkatannya MEGRAN yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Antara fungsi utama MEGRAN ini adalah untuk mengembalikan keamanan negara serta undang-undang negara. Bahkan kesan lain kepada negara adalah rukun negara diperkenalkan sebagai garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Kesan kepada ekonomi menyebabkan dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan dan mempunyai matlamat serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Selain itu, antara kesan lain kepada negara ialah pembentukan Majlis Muhibah. Pembentukan Majlis Muhibah ini ditubuhkan atas arahan daripada MEGRAN, iaitu ia dikuasai oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Pembentukan Majlis Muhibah ini diadakan di setiap peringkat iaitu peringkat pusat, daerah, negeri dan kawasan. Selain itu juga pembentukan Majlis Muhibah ini bertujuan untuk memastikan matlamat penubuhan majlis ini berjaya di segenap lapisan masyarakat Malaysia. Akhir sekali, peranan pembentukan Majlis Muhibah untuk menggalakkan perkembangan muhibah di kalangan pelbagai kaum
dan berusaha ke arah memulih kembali kepercayaan dan keyakinan di kalangan pelbagai kaum di Malaysia yang telah musnah akibat peristiwa hitam 13 Mei 1969. Terdapat banyak pengajaran dan iktibar yang kita perolehi daripada peristiwa 13 Mei 1969. Antaranya ialah kita hendaklah saling menghormati antara kaum. Hubungan antara kaum akan menjadi renggang sekiranya berlaku tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah dan akhirnya akan berlaku perbalahan dan ini akan menyebabkan sesebuah negara tidak aman dan damai. Oleh itu, kita hendaklah memahami dan menghormati antara satu sama lain tanpa batasan kaum, bangsa dan agama. Kita dapat menarik minat pelancong asing datang ke Malaysia. Ini kerana mereka tertarik dengan budaya masyarakat berbilang kaum di negara kita. Banyak keunikan cara hidup masyarakat pelbagai kaum dapat ditonjolkan seperti kepelbagaian makanan, pakaian, rumah, ibadat, kesenian dan sebagainya kepada pelancong asing. Kita tidak boleh menuding jari sesama kita jika terdapat sesuatu masalah. Jangan kita jadikan pertelingkahan sebagai satu jalan penyelesaian. Bak kata pepatah Melayu, muafakat membawa berkat. Oleh itu, kita haruslah terus mengamalkan konsep hidup secara muafakat, tidak mengira kaum agar kita dapat mengecapi kemakmuran dan keamanan bersama-sama. Sesungguhnya, peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969 adalah satu pengajaran bagi seluruh rakyat di negara ini supaya saling menghormati dan sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara.